أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tajuk baru tentang selepas kebangkitan. Ba'da, ba'da artinya selepas. So, ba'dal ba'sah. Ba'dal ba'sati. Dua boleh baca. Ba'sah ataupun bi'sah. Selepas kebangkitan. Kebangkitan maksudnya kebangkitan menjadi Rasul lah. Kalau hari kiamat, kebangkitan hari kiamat, mana selepas mati. Akan dibangkitkan semula, panggil ba'sah juga. Okay, tajuk besar dia ialah Tabashir. Tabashirus subhi. Tabashir, dua makna. Satu makna awail. Permulaan. Satu makna busyra. Berita gembira. Dua-dua boleh pakailah. Tapi biasanya kalau kita pakai tabashir subuh ni, artinya awal-awal subuh. Awal ni kan? Awal-awal subuh. So awal-awal subuh tu cahaya dia terang. Maknanya malam ni gelap. So bila subuh mari tu satu kegembiraan lah. Satu khabar berita, seolah macam satu khabar berita gembira. Biasanya dia pakai jamak. Tabashir. Awal-awal subuh. Awal-awal morning. Dan juga tala'i'u as-sa'adati. Tala'i' pun sama juga awal-awal. Awal-awal sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan. Tali'ah. Tali'ah, dia punya plural dia tala'i', yang kita punya sinilah. So banyak makna dia tu. Mudah-mudahan duduk depan semua tu panggil tala'i' lah tu. Kemudian kita punya ni first indication lah. Ataupun beginning. Saat permulaan kebahagiaan. Maknanya kedatangan Nabi bila dibangkitkan menjadi Rasul, itulah permulaan kebahagiaan bagi kemanusiaan. Wa atamma. Wa atamma. Atamma yutimmu, menyempurnakan. Wa atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan min umrihi. Waw ni waw permulaan. So no need to be translate. Tak perlu terjemah. Atamma ini. Atamma menyempurnakan. Complete. To complete. So Rasulullah telah menyempurnakan 40 tahun. Arba'in 40 tahun. Ini maf'ulun bih kepada atamma. So Rasulullah telah menyempurnakan 40 tahun daripada umurnya. Ini daripada umrihi, umurnya. Ini gaya bahasa Arab kan? Kalau bahasa Melayu kita, Rasulullah telah menyempurnakan umur 40 tahun. Umur dulu baru dah 40 tahun. So Arab boleh kata 40 tahun daripada umur. Jadi min tu menerangkan ni lah 40 tu apa benda kan. Jadi apabila Rasulullah telah menyempurnakan, di sini siwa atamma yutimmu. Atamma yutimmu. Ba af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu tapi dia mudha'af, huruf berganda kan, asalnya tamma itu. Tamma itu yang sempurna. Menyempurnakan tambah satu alif sinilah. Atamma. Wazan dia sama yang ni, tapi sebab dia bersabdu, so kita tak boleh matikan macam ni. Tapi kalau kita nak matikan boleh juga, nak tunjukkan mati tu atmama gitu. So, atmama sama dengan af'ala, tapi sebab huruf yang sama dalam bahasa Arab tak izinkan, dia mesti diidgham kan.
So yang ni transfer kat sini. Atam jadi sini atam, sini mati. So min dengan min bertemu, satu mati, maka diidghamkan. So jadilah atamma, menyempurnakan. Wa zaharat, dan muncullah zaharat, muncullah tabashi, permulaan. Tengok dia tulis apa? Nombor 1. Tengok. Awailu kulli syai'in. Permulaan, awal-awal bagi setiap sesuatu. Awal-awal, ini jamak awal-awal setiap sesuatu. Wa zaharat tabashiru as-subhi. Maka muncullah permulaan subuh. Awal-awal subuh muncul. Maknanya cahaya tu keluar. Begitu juga sekali dengan ni tala'i, permulaan kebahagiaan juga, as-sa'adati juga muncul. Wa ana ya'unu, ana ya'unu aunan, makna dia tiba. Dia lebih kepada masa lah. So masa dah tiba. Ana dah sampai masa lah. Ana sampainya tiba ataupun sampai. Sampainya masa ni awan, artinya masa. Awan, masa, saat. Tibalah ataupun sampailah masa kebangkitan. Awanu ba'asati. Watilka, dan yang demikian itu adalah sunnatullahi, sunnah Allah Subhanahu wa taala. Bila iza kan, idza ishtadda yashtaddu, kuat. Az-zalam, kegelapan. Az-zalamu, bila kegelapan tu menjadi kuat. Apa maksud Melayu kita? Kegelapan kuat tu, kegelapan tu semakin kelam lah. Kegelapan tu semakin kelam dan talat, dan panjanglah. Bila temu alif lam, mati akan di bagi bawah. Wa talati asyaqwa, syakwatu, syakwa ni kerosakan, kefasadan, kesesatan. Yang ni istadda daripada istadda yashtaddu. Istadda yashtaddu istidadan. Jadi asalnya dia makna kuat. Jadi penterjemahannya bergantunglah. Kalau warna macam kita jadi makna makin terang. Kalau kekuatan maknanya semakin kuat. Kalau sini gelap, semakin gelap lah. Apabila kegelapan tu teramat sangat, maka Allah akan bangkitkan Nabi. So kita ulang balik. Ba'dal ba'sah, selepas kebangkitan. Tabashiru subhi wa tala'i'us sa'adah. Permulaan waktu subuh dan juga permulaan kebahagiaan. Permulaan menjelangnya subuh. Permulaan menjelangnya kebahagiaan. Dan Rasulullah SAW telah menyempurnakan umurnya min umrihi arba'ina sanatan, 40 tahun. Dan muncullah bila Rasulullah umur sampai 40, maka muncullah permulaan menjelangnya subuh. Dan munculnya awal-awal ataupun permulaan bagi kebahagiaan, sa'adah. Wa ana awainul ba'sah, dan tibalah masa kebangkitan. Betilka, yang demikian itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kegelapan menjadi kuat, kesesatan,
kefasadan, kerosakan menjadi berpanjangan, maka perlu ada seorang rasul untuk menerangkan kegelapan dan menghapuskan kerosakan. Wa balagha, dan sampailah. Balagha artinya balagha yang beluru, sampai. Qalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma kana yarahu, daripada apa yang selalu dilihat olehnya. Zurwatahu, kemuncaknya. Qalaku, kegelisahan. Balagha sampai. Qalaku, kegelisahan. Jadi kegelisahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min terhadap ma, apa yang kana yarahu, yang baginda lihat, telah sampai kegelisahan itu ke puncaknya. Zurwah, telah sampai kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dia lihat, sampai kegelisahan itu ke kemuncaknya. Ini mana kemuncak. Ka'anna hadiyan yahduhu. Ka'anna, seolah-olah. Hadiyan, daripada hada, yahdu. Mencetus. So, isim fa'il dia hadin. Pencetus. Pencetus. So kalau nasab akan jadi ya ni akan dikembalikan. Dia ada ya sebenarnya sini. So hadian. So olah-olah ada pencetus. Ka'anna hadian. Yahduhu, yang mencetuskannya. Seolah-olah ada pencetus yang mencetuskan kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun hubbiba ilaihi al-khala. So Nabi menjadi orang yang suka untuk bersendirian. Fahubbiba, fahubbiba ilaihi al-khala'u. So hubbiba, suka. Kalau terjemahan lafzinya maka disukakan. So hubbiba tu kan sirah majhul. So disukakan. Disukakan al-khala', bersendirian. Bersunyi-sunyi. So sunyi-sunyi ni, bersunyi-sunyi ni disukakan kepada Nabi. Maksudnya Nabi suka bersendirian. Jadi maknanya kalau orang Arab, kalau dia nak kata cara ekspresi dia menyatakan kita suka something kan, biasanya kita kata uhibbu. So salah satu cara lagi kita guna sirah hubbiba gitu. So hubbiba. Kalau kita suka, kita buat gini lah. Ilayya lah. Katalah membaca. Tulis sini al-qira'ah. Al-qira'atu. Maksudnya saya suka membaca. Terjemahan lafzi, membaca telah disukakan kepada saya. Membaca telah disukakan kepada saya. Maksud dia, saya suka membaca. Maka Rasulullah pun suka bersendirian. Falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdahu. Lam yakun, tiada. Syai'un, sesuatu.
Ahabba lebih disukai. Ilahi kepadanya. Min berbanding dengan. An yakhluwa bersendirian. Wahdahu sendiri. Bersendirian. Sini bersendirian lah. Bersunyi, bersunyi. Ataupun kalau kita nak buat sendirian sini, bersunyi. Sini sendirian. Apa dia nak kata ni? Tak ada benda yang Rasulullah lebih suka melainkan bersendirian. Duduk seorang-seorang. Selepas peristiwa ni lah. Selepas sampai ke muncak kegelapan dan kefasadan yang amat teruk. So, lam yakun syai'un, tiada sesuatu pun ahabba yang lebih disukai kepada Rasulullah berbanding dengan, jika dibandingkan dengan dia bersunyi secara bersendirian. Wahdahu. Yang ini kita baca ahabba, asalnya ahabbu. Sebab dia khabar kepada lam yakun. Ini khabar kana. Ini isim kana. So ini khabar dia mestilah nasab. Ahabba. So ini kan maknanya lebih kan. Lebih disukai, lebih suka. Mesti ada perbandingan, mesti ada min lah. Min. Lepas tu min pula harfu jar. Selepas dia mesti isim. Tapi sini kita ada fi'il. So untuk mengisimkan fi'il kita kena masukkan an masdariyah. So an tu an masdariyah. So wahdahu ni always kalau nak i'rab dia wahdahu always i'rab dia hal. Sebab tu kita baca dengan nasab. Sebab dia ditakwil sebagai munfaridan. Maksud dia bersendirian lah, munfaridan. Sebab nak jadi hal ni mestilah kata sifat ni kata sifat. Bentuk tu kata sifat. Yang ni bukan bentuk kata sifat. So cannot be hal, tak boleh jadi hal. Tapi makna dia makna kata sifat. Makna dia munfaridan. Jadi oleh kerana Nabi tak ada benda yang lebih Nabi suka melainkan jika dibandingkan dengan duduk bersendirian, maka Nabi pun kana wa kana plus fi'il mudhari' selalu. So wa kana yakhruju, so Nabi selalu keluar. Kharaja yakhruju. Keluar daripada bumi Makkah dan selalu berada jauh. Berada di tempat yang jauh. Wa yab'udu. Ba'uda yab'udu. Jauh. Dan Nabi berada di tempat yang jauh. Wa yab'udu. Sehingga hatta tahsura. So hatta ni menasabkan fi'il. So hatta tahsura. Asalnya tahsur. Sehingga tidak lagi kelihatan daripada Nabi al-buyut, rumah-rumah. Sehingga rumah-rumah tidak lagi kelihatan oleh Nabi anhu. Asalnya tahsuru maknanya tertutup. Jadi rumah tu tertutup, tak nampak daripada Nabi. Terhalang daripada Nabi. Afdha yufdi wa hatta, sambung lagi kan, hatta yufdiya. So afdha yufdi, sehingga sampai. Banyak bahasa Arab kan, dulu kita belajar waswala aja sampai. Warada pun sampai. Qadima pun sampai. Yang ni pula afdha yufdi. Afdha yufdi. Ini bagi hatta ni kerana ada hatta sini. Hatta yufdiyah. Sehinggalah baginda sampai ke ila syi'abi. Syi'ab lereng-lereng bukit. Lereng-lereng bukit di Mekah. Makkah. Syi'bun. Yang mak dia syi'ab.
lereng-lereng bukit di Mekah dan sampai ke Butuniha, tanah rendah. Ini tanah tinggi sikit kan sebab lereng bukit. Butun tanah rendah. Lepas tu rendah lagi wadi. Wa audiyatiha, dan wadi-wadinya. Artinya Rasulullah tu pergi jauh sampai ke lereng-lereng bukit di Mekah dan sampai ke tempat-tempat tanah yang rendah di Mekah sampai ke wadi-wadi. Berjalan. So fala yamurru, marra yamurru, melalui. Dan baginda tidak melalui melalui kena pakai B. Baginda tidak melalui hajarin, batu-batu, wala syajarin, pokok-pokok, illa, melainkan. Tidaklah Nabi melalui batu-batu dan tidaklah Rasulullah melalui pokok-pokok, melainkan qala, semua benda tu, batu-batu dan juga pokok-pokok akan berkata assalamu alayka, salam sejahtera ke atas kamu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalau nama orang ataupun gelaran orang, kalau sekiranya dia idhafah sini, so kita bagi atas sini Rasulullah. Tapi kalau Muhammad saja, ini bukan idhafah kan? So kita baca ya Muhammadu. Tapi kalau nama tu ada dua, macam Abdullah contohnya sini kan? So kita kena baca ya Abdallahi. Kalau Zaharuddin, ya Zahruddin. Kalau Hannan tadi, Hannan, so ya saja, ya Hannanu. Wayaltafitu, iltafata yaltafitu, berpaling, iltafata. Ifta'ala yafta'ilu. Wayaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi pun berpaling dan baginda berpaling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling. Haulahu, sekelilingnya. Berpaling daripada arah an yaminihi, yamin kanan, wa an shimalihi, shimal kiri, yasar pun kita panggil, shimal pun kita panggil kiri, wa an khalfihi, dan daripada arah belakang. Khalfi, belakang. Fala yara, maka tidaklah baginda melihat, illa, melainkan asyajarah. Baginda hanya melihat pokok, wal hijarata, dan batu. Ada suara dia paling-paling, pokok juga, kayu juga, batu juga. Ini kisah rekan-rekan je. Cerita tu kita tahu dah dulu. Cuma ni dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Okay, kita ulang sekali lagi. Dan telah sampailah kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilihatnya sampai ke kemuncaknya. Ka'anna hadiyan yahduhu, seolah-olah ada pencetus yang mencetuskan kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hubbiba ilaihi al-khala, maka Nabi pun suka bersendirian. Fa hubbiba ilaihi al-khala, maka Rasulullah pun mula suka bersendirian. Falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdahu, tiadalah apa yang lebih disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan bersunyi secara bersendirian. Wa kana yakhruju min Makkah,
Dan baginda selalu keluar daripada Mekah dan pergi jauh, wa yab'udu, hatta sehinggalah rumah-rumah Mekah terlindung daripada baginda. Sehinggalah baginda sampai ke lereng-lereng bukit di Mekah dan tanah-tanah rendah di Mekah dan juga wadi-wadi Mekah. Tidaklah baginda melalui batu-batan dan pokok-pokok, melainkan semua itu akan berkata. Semuanya memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atas engkau, wahai the messenger of Allah. Wahai pesuruh Allah. Baginda pun berpaling. Baginda Rasulullah SAW pun berpaling sekelilingnya, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidaklah baginda melihat, melainkan hanya ada pokok dan juga batu-batan. Wa kana, dan adalah awwalu, the first, ma budi'a bihi, apa yang dimulakan dengannya. Permulaan wahyu lah ni. Dan dia nak katanya permulaan wahyu ialah, tapi bahasa dia tulis, dan permulaan sesuatu yang dimulakan dengannya ialah ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar. Ru'ya, mimpi. Sadiqah, benar. Ru'ya mu'annas. Mu'an. As-sadiqah, kata sifat. Kalau muzakkar, sadiqunnya, benar. So, kalau mu'annas tambah talah as-sadiqah. Ini khabar kana. Ar-ru'ya ni tak boleh dinasabkan sebab ada alif. Tak boleh dizahirkan nasab dia sebab ada alif. Tapi kata sifat dia bolehlah dizahirkan. So, kana awwalu ma budi'a bihi. Bada'a, memulakan. Budi'a, dimulakan. Ialah mimpi yang benar dalam tidur. Finnaumi. Mimpi dalam tidur. Wa kana la yara ru'ya illa, melainkan ja'at misla falaqis subhi. Falaqis subhi. Kana la yara. Nak terjemah pun boleh, tak nak terjemah pun boleh. Ini hanya menunjukkan selalu je. Sebab kana plus fi'il mudhari' jadi mana selalulah. So Nabi, so kita tak perlulah selalu guna kan. So kita dah tahu ni, ini maknanya perbuatan ni continuously, habitually berlaku secara ritual. So kana la yara, tidaklah baginda melihat. So kita tak perlu terjemah sini. La yara terus. Tidaklah baginda melihat mimpi, melainkan ja'at, mimpi itu datang. Tidaklah melihat, baginda melihat dalam mimpi, melainkan mimpi itu datang seperti misla falaki, misla falaki as-subhi, seperti falak. Ini pun makna permulaan. Permulaan subuh itu dini hari. Dini hari. Falak ni yang membelah. Malam gelap, subuh cerah. Jadi permulaan itulah yang membelah malam. So dia belah malam tu jadi siang hari. Kita panggil dini hari. So falaqi subhi artinya dini hari. So datangnya mimpi tu cerah, dia kata cerah. Cerah seperti subuh. Cahaya subuh. Misla kita baca bahagian atas, sama ada dia hal ataupun sama ada dia ganti kepada maf'ul mutlak. Datang dalam keadaan itulah. Datang, mimpi itu datang dalam keadaan seperti cahaya waktu pagi, waktu subuh. Ataupun kalau kita kata maf'ul mutlak, datang dia seperti datangnya. Ada perkataan datang pula. Datang seperti datangnya. So datangnya ni maf'ul mutlak. Ja'a maji'an.
Ja'a maji'an. Datang dengan suatu kedatangan misla. So misla ni kata sifat kepada maji. Sebab maji kita nasab kan. Dia baca mislah. So yang ni hazaf kan, tinggal yang ni. Mislah. Dia ambil tempat maji'an. Kalau kata sifat, makna dia sama dengan mumasilan. Kalau sirah tu bukan kata sifat, so kita kena tukar dia kepada sirah kata sifat. Makna dia makna sifat. So makna dia mumasilun. Ini kata sifat. Mumasilun. Mumasilun. Kalau hal jadi mumasilan lah. Mumasilan. So kita boleh tukar sini. Illa ja'at mumasilan li falaki subhi. Kana awwalu ma budi'a bihi, permulaan apa yang dimulakan dengannya. Yakni permulaan wahyu itu ialah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar semasa tidur. Wa kana la yara, Nabi tidak melihat mimpi, melainkan mimpi itu datang dalam bentuk cahaya seperti permulaan subuh. Seterusnya cerita tentang Gua Hira. Tadi kan dia kata Nabi suka bersendirian. Jadi Nabi pun pergi ke Gua Hira. Di ghari. Ada fi sini, bagi bawah sini. Fi ghari. Kalau tak ada fi, gharu. Di Gua Hira'in. So Hira ada dua boleh baca. Satu Hira'un, satu Hira'u. Ini ada tanwin. Ini tak ada tanwin. Tak ada tanwin ni kita anggap dia sebagai mu'annas. So bila dia mu'annas, dia nama tempat, nama khas, so dia akan jadi ghair munsharif. Maknanya kalimah yang tidak ada tanwin. Syarat untuk tidak bertanwin ialah satu mu'annas, satu lagi mestilah isim alam. Mana kata nama khas, proper name. Campur dua lah, satu dua, jadilah ghair munsharif tanpa tanwin. Yang ni sebab dia muzakkar, so nama dia terus dia Hira'un. So sini kalau kita baca dengan sini dengan tanwin, so kita boleh buat macam biasalah, fi ghari hira'in. So tapi kalau kita ambil yang sini, kita kena baca fi ghari hira'a. Sebab dia tak ada bagi bawah kan. Sepatutnya dia bagi bawah, tapi oleh kerana dia ghair munsharif, so dia bagi atas. Seperti Ibrahimah aja. Ibrahimi tak ada. So fi ghari hira'a, sebab tu setengah-setengah kita tengok dari segi pembarisan, dia bubuh baris tu, setengah dia bubuh baris bawah. Hira'in, setengah bubuh baris atas. Hira'a, so mana satu? So boleh dua-dua. Di Gua Hira. Wakana. Oleh kerana cerita ni dia sentiasa Nabi lakukan, so dia akan sentiasa mari perkataan kana dengan plus fi'il mudhari'. Kana plus fi'il mudhari'. Maknanya perbuatan selalu dilakukan oleh Nabi. So kana yakhlu. So Nabi selalu bersendirian. Ghaliban, kebiasaannya. Most of the time. Ghaliban, Nabi bersendirian di mana? Di. Bi itu mana? Fi. Di ghari, di Gua Hira'a ataupun Hira'in. Di Gua Hira. Fa lalu Nabi pun yamkusu, tinggal. Makatha yamkusu. So Nabi pun tinggal di Gua Hira. Fiha. Fiha mana di Gua Hira selama beberapa hari. Orang Arab kan hari-hari tu dia guna malam-malam. So Nabi malam. So layaliya. Lailatun. Satu malam. Kalau banyak, layalin. So kalau yang tak ada dhammah ni, sepatutnya layalung itu kan. Tapi kita baca layalin, artinya ada ya tu. Ya dihilangkan. So ya ni akan timbul balik bila dia dinasabkan. So bila kita nasabkan dia akan jadi hidup balik ya, jadi layaliya.
Sini kita nasabkan kerana dia jadi zaraf. Menunjukkan bila berlaku. So maknanya dia tinggal di sana beberapa hari kan, beberapa malam. Maknanya menunjukkan waktu. Zaraf, so layalia. So sini yang berturut-turut. Mutawaliyatin. Mutawaliyatin, yang berturut-turut. Yang ini sifat kepada layan. Sifat kepada layan. Kenapa sini bagi atas, sini bagi bawah? Sebab sini, kan ini jamak apa tu panggil jamak? Jamak mu'annas. So jamak mu'annas tak boleh terima bagi atas. Tak boleh terima bagi atas. So dia hanya boleh bagi bawah saja. Ganti bagi atas tu dengan bagi bawah. Bagi bawah. Tapi tempat dia ni tempat bagi atas. Sebab bagi atas. Sebab dia turut je ni. So layaliya mutawaliyatin. Beberapa malam yang berturut-turut. Bersambung-sambung malam tu. So Nabi tinggal di situ beberapa malam continuously. Bersambung-sambung. Wa kana, dan Nabi selalu tazawwada yatazawwadu. Yatazawwadu. Membawa bekal. Tazawwada yatazawwadu, membawa bekal. Lidzalika. Li untuk zalika, untuk perkara yang demikian. Mana untuk bermalam di Gua Hira. Ini tazawwada. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tazawwada yatazawwadu tazawwudan. Wa kana, dan apa yang Nabi buat di dalam gua? Kana adalah Nabi yata'abbadu beribadat. Ta'abbada yata'abbadu ta'abbudan. Yata'abbadu tafa'ala. Ta'abbada yata'abbadu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. So Nabi beribadat di sana. Dan Nabi yad'u. Sekarang ada kanan ni, maknanya peristiwa tu selalu berterusan lah. So Nabi always beribadat dan always berdoa. Wa yad'u ala, mengikut. At-tariqah, cara. Al-tariqatil Ibrahim. Tertinggal ya sini satu. Ibrahim. Ada ya titik situ. Ibrahimiyah. Mengikut cara Nabi Ibrahim. Maknanya adalah amalan-amalan tu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim masih lagi diamalkan oleh penduduk Mekah. Waktu itu adalah saki-baki peninggalan amal tu, amalan tu diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kata sifat. Sifat, ini sifat kepada tariqah. So, asalnya Ibrahimiyun. Tentang Ibrahim. Sifat. So kalau mu'annas tambah ta lah. Ibrahimiyah. Ini kita panggil isim mansub. Isim mansub. Mana-mana isim lah. Any isim, kalau kita nak buat sifat dia, kita masukkan ya ni kan. Yang kita panggil ya nisbah. Orang putih kan kalau gold kan. Ini mana isim? Noun. So kalau dia nak sifatkan, English dia tambah en. So golden. Arab macam itulah. So belakang dia tu dia tambah ya. So, ya nisbah. Ya yang menjadikan kata nama tu jadi kata sifat. Okey, kata sifat satu lagi ialah tadi at-tariqati al-ibrahimiyyati hanifiyah. Hanif. Hanifun. So hanif, ibadat yang menolak kebatilan dan menerima yang hak. So hanif. So orang yang mempunyai sifat yang macam ni, kita tambah ya. Hanifi. Hanifi. Kalau perempuan tambah ta. So hanifiyah.
So al-hanifiyah. Dan ala mengikut watta wal fitrah wal fitrati, dan mengikut fitrah. So Nabi beribadat, berdoa mengikut fitrah yang sejahtera, salimah. So salimati. Yang ni tak perlu tambah ta lah. Iyalah, sebab salim tu dah kata sifat dah. Salim. Just kita tambah ta je. Ni wazan kata sifat. Al-munibah. Munibati. Munib. Ini pun kata sifat. Munibun. So munib artinya yang sentiasa kembali kepada Tuhan, sentiasa kembali. Kalau kembali saja tu roji'un, yang kembali. Tapi kalau sentiasa, panggil munib. Ataupun kita bertobat kan. Tobat tu bukan sekali dua. Tobat tu sentiasa bertobat. Kita panggil munib. Sentiasa bertobat kepada Tuhan. Sentiasa kembali kepada Tuhan. So fitrah yang sejahtera, yang sentiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Sentiasa bertobat kepada Allah. Ilallahi Ta'ala. Di Gua Hira. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersunyi, selalu bersendirian, ghalibnya, biasanya di Gua Hira. Maka di sana Rasulullah tinggal beberapa malam. Wa kana yatazawwadu lidzalika. Dan baginda membawa bekal untuk yang demikian, untuk bermalam di sana, untuk tinggal di sana. Wa kana yata'abbadu. Rasulullah beribadat. Wa yad'u, dan berdoa mengikut cara Nabi Ibrahim, ataupun mengikut cara ajaran Nabi Ibrahim yang bersifat hanif, dan mengikut cara fitrah, cara yang lumrah, yang sejahtera, yang jiwa manusia tu kalau fitrah ni dia selalu nak kembali kepada Tuhan. Munibah ilallah Ta'ala. Seterusnya tajuk kebangkitan. Mab'asuhu sallallahu alaihi wasallam. Mab'asun sama dengan ba'satun tadi. Sama dengan bi'satun. Tiga-tiga ni makna kebangkitan. Dan tiga-tiga ni masdar. Tapi ni ada mim. So kita panggil masdar mimi. Masdar yang ada mim, kita panggil masdar masdar mimi. Mimi itu mim lah, huruf mim. Wa kana kadzalika fi ihda marrati idh ja'ahu. Wa kana kadzalika, demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika mana demikian. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu daripada malam-malamnya. Maraknya kali. Mana dia pergi tu banyak kali kan? Satu kali tu. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kali. Fi ihda marrat ni pada satu kali. Is ketika mana ja'ahu telah datang hu kepadanya al-yaumu hari yang dijanjikan, al-mau'ud, mau'ud, hari dijanjikan untuk li ba'satihi, untuk kebangkitannya sebagai rasul. Wa kana dzalika, yang demikian itu berlaku. Kerana maksudnya berlaku. Fi Ramadhan, pada bulan Ramadan.
Tarikh dianya ialah fi yang hari yang ke-17. Maknanya hari yang as-sabi' lah. As-sabi' asyara. So hari yang ke-17 fi sabi'i asyara. Hari yang ke-17 di min sini makna di bulan Ramadan. Fi Ramadana. Ramadana. Ramadan ghair munsharif. Mamnu' min as-salah, tak ada tanwin. So dia tidak ada bagi bawah. Min sepatutnya bagi bawah kan? So min Ramadana. Sama juga yang ni. Fi sepatutnya fi Ramadanin. Tak boleh. Sebab dia ghair munsharif. Fi Ramadana, min Ramadana fi sanati. Pada tahun yang keberapa? Al-hadiyati. 1. Wal arba'ina 40. Mana 40 campur 1 yang ke-41. Ke-41. Pada tahun yang ke-41 daripada tarikh kelahiran Nabi. Milad maknanya kelahiran. Miladi. Miqat kan? Miqat. Tempat ataupun masa. Miqat. Sama dengan wazan ni. Milad. Tempat ataupun masa kelahiran. Kalau tarikh Masihi, hari yang ke-6. So, hari Al-Sadis. Mana Fisadisi? Ugustusin. Bulan Ogos. Tahun 610. 600 Situmi'atin. As-situmi'atin 10 asyara. As-situmi'atin wa asyara. So yang ni selingan je lah. Mana dia buat tanda sekarang sini. Mana bulan Ramadan ni secara spesifik dia kata hari yang ke-17 waktu tu umur Nabi umur yang masuk ke 41. Kalau bulan Ogos, bulan orang putih pula 6 Ogos tahun 610 Masihi. Al-Masihiyah atau minal Masihiyah. Wa huwa, dan Nabi ketika itu, wa huwa bi maknanya fi, di. Nabi di Hira'in, di Gua Hira. Fa maka ja'a telah datang hu kepadanya al-malaku, malaikat. Al-malaku kalau kita baca malik jadi raja pula. Kalau lam tu kita bagi bawah kan. Tapi kalau malaikat, lam tu kena bagi atas. Al-malaku. Telah datang malaikat kepada Nabi. Faqala. Lalu malaikat itu berkata, Iqra. Bacalah kamu. Faqala Iqra. Kalau kita sambung, Faqala Qra. Faqala Qra. Ini tak perlu baca kan? Faqala Qra. So kalau kita faqal, kita mula sini, Iqra. Bacalah kamu, wahai Muhammad. Faqala. Maka Nabi pun jawab. Ini soal jawab ni, soal jawab. Jadi qala tu jadi soal jawab ataupun suruh. Yang ni jawab. Lalu Rasulullah pun jawab. Faqala. Ma makna laisa? Tidak. Tidaklah aku. Ma ana. Bi tambahan. Tak perlu diterjemahkan. So laisa ni kadang-kadang dia boleh pakai dengan bi. Ma pun kadang-kadang boleh pakai bi. Makna tidak kan? Tapi tak diterjemahkan. Ini untuk ziyadah dia panggil
Ziyadah. Aksesori aja. Ba tu ba aksesori. So, ma ana biqari'in. Qari mana membaca. So, I am not. Ataupun aku tidak boleh membaca. I cannot read. So, ma ana tidaklah aku qari. Bukanlah aku qari. Qari ni bukan qari yang kita sekarang ni makna tarik cara. Qari maknanya membaca. So, aku bukanlah, I am not a reader. Aku bukan orang yang membaca. So, ma ana biqari'in. Qari asalnya makna reader. Okey, sirah isim fa'il boleh bermakna fi'il. So, qari sirah sama dia fa'il. So, maknanya membaca ajalah. So, aku tidak boleh membaca. Boleh terjemah macam tu. So, aku bukanlah seorang pembaca. So, kalau kita terjemah dia as a reader. So, ma'ana biqari'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan. Ini qala mana Rasulullah? Cerita kepada Khadijah lah. Fa'akhadhani. Lalu malaikat itu mengambil akhadha, maknanya mengambil sini makna memegang nanti. So akhadha ya'khudhu, memegang. Lalu dia pun memegang aku. Ni tu aku. Ghatta yaghuttu, press, pegang dengan kuat. Dakap. Ghatta. Lalu dia pun menekan aku. Maknanya peluk aku, dakap aku dengan kuat-kuat. Asal mana ghatta, press, tekan. So dia tekan aku ni, dia pegang aku, tekan aku. Maknanya dia pegang aku dengan kuat-kuat. Ataupun mendakap, dia dakap aku dengan kuat-kuat. Faghattani. Sehinggalah hatta balagha minni al-juhda. Kalau kita baca, boleh dua baca. Hatta balagha minni al-juhda, hatta balagha minni al-juhdu. So, kalau kita baca al-juhda, makna fa'il dia sini ialah ghatta. So dalam ni ada makna al-ghatt. Pressing dia tadi, tekanan dakapan yang kuat tu telah sampai ke kemuncak usaha aku. Ni usaha daripada aku. Dia dakap aku tu, aku usaha nak lepaskan tak boleh kan. Soalnya dia dakap aku tu sehingga sampai ke kemuncak usaha aku untuk membebaskan daripada dia. Ataupun kalau kita baca juhdu, sehinggalah sampai usaha aku tu telah sampai ke kemuncak dia. Yang ni pula tekanan dia tu sampai ke kemuncak. Summa, kemudian dia arsala, dia melepaskan. Ni aku. Kemudian dia melepaskan aku. Arsala yursilu irsalan, melepaskan. Arsala yursilu irsala, mengirimkan. Tengok konteks lah nak terjemahkan. Faqala, lalu malaikat berkata lagi, Iqra, bacalah kamu, wahai Muhammad. Fakultu, lalu Rasulullah pun cerita. And then I said. Fakultu, then I said. Nabi kata, aku pun berkata. Ulang yang sama tadilah. Ma'ana, tidaklah aku ni seorang yang boleh membaca biqari'in, aku ummi. Ma'ana biqari'in. Lalu dia pun pegang aku lagi. Fa'akhadhani. Kemudian peluk aku dengan kuat-kuat. Faghattani. Sehinggalah hatta sampainya usaha aku tadi ataupun dia punya dakapan tu sampai ke kemuncaknya untuk kali yang kedua. As-saniyata. Hatta as-saniyata balagha minni juhdu. Saniyah ni bubuh belakang lah sebenarnya. As-saniyah. Patutnya sampai dakapan dia tu sampai ke kemuncaknya untuk kali yang kedua. As-saniyah. So ini zarah lah.
Kita baca bagi atas ni zaraf. Untuk kali yang kedua. Ini yang menunjukkan masa yang second time. Summa. And then. Kemudian. Dia lepaskan aku lagi. Arsalani. Faqala. Kemudian dia kata lagi. Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Aku pun jawab. Fakultu. Ma ana tidaklah aku biqari'in. Tidaklah aku boleh membaca. Tidaklah aku seorang yang boleh membaca. Fa'akhadhani. Dia memegang aku sekali lagi. Faghattani. Dia memeluk aku dengan kuat-kuat sekali lagi. As-salisata. Kalau dia buat sini, mana faghattani as-salisata. Kan buat gini kan? Koma sini. Kalau dia faghattani as-salisata, maknanya dia mendakat aku untuk kali yang ketiga. Summa. Kemudian, dia melepaskan aku. Arsalani lagi. Faqala. Lalu dia pun berkata sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan? So inilah dikatakan ayat yang pertama diturunkan. 5 ayat yang pertama diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah kamu. Bi dengan ismi, bismi dengan nama. Rabbi, Tuan. Ka kamu. Bacalah kamu dengan nama Tuan kamu. Mana empunya, pemilik. Pemilik kamu. Alladhi yang khalaqa, yang telah menciptakan. Ayat pertama. Yang kedua, khalaqa. Khalaqa yang telah menciptakan al-insana. Manusia min daripada alaqin. So alaq mana segumpal darah. Darah yang ketul tu kita panggil alaq. Ataupun benda yang tergantung tu macam litah tu kan. Darah yang macam litah tu dipanggil alaq. Iqra. Ini takkid lah kan. Takkid yang mana ulang balik yang pertama tadi. Iqra. Maksudnya ini penguat. Iqra wa rabbukal akram. Ini dalam ni ada anta kan. Bacalah kamu dalam keadaan Tuhan kamu itu maha mulia. So ini hal kepada anta. So dalam keadaan alladhi allama yu'allimu, mengajar dengan pena. Pen lah, qalami. Dengan qalam. Allama yang telah mengajar manusia, al-insana, ma sesuatu yang lam tidak, ya'lam dia ketahui. Wa kana dhalika, yang demikian itu adalah awwala, the first yaumin, first day daripada hari-hari nubuwah, min ayyamin nubuwati. Hari di Gua Hira tu dia kata hari yang pertama lah dalam siri-siri hari kenabian. Dan wa kana dzalika awwala, khabar kana, awwala wahyin, the first wahyu, minal Quran. Wahyu dalam bentuk Quran. Habis. Wallahu a'lam bissawab.